Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa barik wa sallim. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim bil khair. Firman Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran yang mulia, Ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman, wahai orang-orang yang rasa bertuhan di dalam hatinya akan Allah Subhanahu wa ta'ala sekalian, ittaqullah, bertakwalah kepada Allah, berimanlah kepada Allah, taat setialah kepada Allah, haqqa tuqatih, dengan sebenar-benar ketakwaan, wala tamutunna illa wa antum muslim, dan janganlah kamu, kita semua ini mati menghembuskan nafas terakhir kita, melainkan kita dalam keadaan beragama Islam. Yang dihormati lagi saya kasihi pengurusi surau Al-Ukhwah Subang Bistari, seterusnya ahli jawatan kuasa surau, para ustaz, para ustazah, muslimin, muslimat, tidak juga dilupakan kepada teman hidup saya yang menemani saya hampir setiap hari, menyampaikan peringatan untuk diri sendiri dan seterusnya masyarakat. Baik, muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala sekalian, kita tahu, kita sedar betapa rahmat pengampunan Allah Subhanahu wa ta'ala itu mengatasi kemurkaan dan kebenciannya. Dengan itu sehingga pada saat ini kita masih lagi bernapas, kita masih lagi hidup, walaupun kalau kita kira dosa kita ini terlalu banyak, muslimin muslimat sekalian. Namun kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kita rezeki makan minum, kesehatan tubuh badan, akhirnya kita masih lagi bernapas saat ini. Tatkala ada di kalangan kita yang telah pun menghembuskan nafas terakhir dan kini berada di malam pertama di alam barzakh. Hari ini sahaja tuan-tuan sekalian, di Bangi tempat saya tinggal, Surau Mujahidin Bangi, tuan bila dia meninggal dunia ketika sujud di dalam surau, Allahu Akbar, menitis air mata saya. Tengok dalam Facebook tu tuan-tuan, memang betul Allah yarham dalam keadaan sujud meninggal dunia. Sebab itulah, inilah realiti kehidupan kita. Kita semua ini akan kembali kepada Allah. Dunia ini mazra'atul akhir, ladang untuk kita menanam bekalan untuk kehidupan, wal akhiratu khairu wa abqa. Maka janganlah kita berasa sombong, jangan kita berasa seronok dengan kehidupan dunia, jangan kita nak mengejar kesenangan, kekayaan dunia sehingga kita lupa siapa diri kita sebenar. Kita hanyalah hamba kepada siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita semua maklum, tujuan kita hidup di dunia ini adalah untuk menyembah Allah, menyerah diri kita kepada Allah, patuh tunduk kepada perintah Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun. Allah sebut dalam Al-Quran, terang lagi bersulu,
Tidak aku, yakni Allah menciptakan jin dan manusia melainkan beribadat kepadaku. Ya, kita semua tahu tentang firman ini. Ya, kita selalu dengar tentang maksud firman ini. Jadi malam ini kita beringat bersama supaya kita lebih bersungguh-sungguh imana wahtisaban dalam ibadat kita. Maka dengan itu saya mengajak diri saya, tuan-tuan, puan-puan sekalian, kita bermuhasabah bersama pada malam ini. Dengan berkat malam Lailatul Qadar, dengan berkat Ramadan, dengan berkat Al-Quran, dengan berkat syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita bermuhasabah bersama. Jangan bila dengar muhasabah ni khusus untuk orang sahabat saja, tuan-tuan. Tidak. Kita koreksi diri kita. Kita bertanya kepada diri kita, adakah kita benar-benar ketika ini ikhlas beribadah kepada Allah? Muslimin, muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Seorang pesakit yang diberikan ubat, bila dia yakin ubat itu boleh menjadi sebab kepada kesihatan dia, maka dia akan memakan ubat itu dan berusaha memastikan ubat itu dimakan pada tepat waktunya. Begitu juga dengan seorang penyelam di tengah lautan mencari mutiara. Bila dia yakin yang di dalam lautan itu ada mutiara, maka dia akan mengatur strategi untuk menyelam mendapatkan mutiara tersebut. Walaupun mungkin nafasnya terganggu semasa menyelam tu, tapi dia bersungguh-sungguh, dia sabar, dia tabah, dia bersemangat untuk menyelam mendapatkan mutiara. Maka dengan itu, begitu juga dengan halnya, begitu juga dalam konteks kita beribadah menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala, kita memerlukan keyakinan dan kita memerlukan ketabahan, kesabaran dan semangat dalam ibadat kita itu tadi. Siapa kita nak contohi dalam perkara ini? Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Tidak lain dan tidak bukan contoh teladan kita, ikon terbaik kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana keyakinan, ketabahan, semangat, kesabaran baginda sallallahu alaihi wasallam memperjuangkan dakwah, tarbiyah, siasat Islam 1400 tahun yang lalu, yang akhirnya pada hari ini kita dapat rasai nikmat Islam dan nikmat iman. Nabi sallallahu alaihi wasallam yakin bahawa ajaran, bahawa risalah dan perintah Allah Subhanahu wa taala melalui wahyu Allah itu adalah benar-benar diyakini. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam yakin, walaupun pembesar Quraisy ketika itu menawarkan pangkat, darjat, wanita, harta, raja dan sebagainya, kekayaan dunia, Nabi SAW cakap apa? Pembesar Quraisy memujuk Abi Talib supaya memujuk anak saudaranya meninggalkan ajaran Allah Subhanahu wa taala, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kali ketiga disebut dalam kitab sejarah, Abi Talib bertemu dengan Nabi SAW. Wahai anak saudaraku, ketika ini pembesar-pembesar Quraisy seringkali berjumpa dengan aku dan menyampaikan kepada kamu bahawa agar kamu tinggalkan ajaran yang kamu bawa ini dan kamu diberikan tawaran-tawaran yang hebat-hebat. Apa Nabi SAW jawab? Wahai pakcik yang kusayangi, walaupun matahari diletakkan di tangan kananku, walaupun bulan diletakkan di tangan kiriku, namun perjuangan mentauhidkan Allah akan aku teruskan walaupun aku dibinasakan. Tengok,
keyakinan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam mentauhidkan Allah, dalam mengesahkan Allah, dan juga dalam beribadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini semangat yang kita perlu ada. Dalam masa yang sama, Nabi bersungguh-sungguh menyampaikan dakwah. Walaupun Nabi dikecam dengan ugutan bunuh, walaupun Nabi dicaci, digelar dengan gelaran-gelaran yang tak sepatutnya seperti gila dan seumpama dengannya, Nabi tetap sabar, Nabi tetap tabah. Begitu juga dengan kita ketika ini. Alhamdulillah muslimin muslimat sekalian. Ini satu nikmat yang besar. Kita dipertemukan dengan malam Lailatul Qadar. Nabi SAW sebut, carilah, burulah Lailatul Qadar di 10 terakhir Ramadan, fi awakhiril Ramadan. Jadi persoalan di sini ialah, adakah tanda-tanda ataupun suasana Ramadan itu yang kita nak dapat, ataupun diri kita sendiri ini bersungguh-sungguh di 10 terakhir Ramadan beribadat kepada Allah. Dan jangan pula kita menjadi hamba Allah, umat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang hanya fokus pulun berhabis bilang orang Sabah pada malam-malam ganjil sahaja. Bukan begitu maksudnya muslimin muslimat sekalian. Sebab tu dalam seawal Ramadan, pertengahan Ramadan, saya yakin penceramah-penceramah selalu bentangkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berbunyi, man shoma ramadanan imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min zambi. Sebuah hadis lagi, man qama ramadanan imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min zambi. Satu soma, satu koma. Satu Ramadan ini yang qasimu alal qismaini, terbagi kepada soma berpuasa dan terbagi kepada koma beribadat. Maka dengan itu perlu kita sedar, perlu kita ingat, dan kita perlu realistik. Dalam kita beribadat, kita perlu dalam ruang lingkup imanan wahtisaban. Kita benar-benar beriman, kita benar-benar yakin, dan kita benar-benar mahukan redha Allah Subhanahu wa ta'ala semata-mata dalam kita beribadat. Dalam masa yang sama, ihtisaban, kita berharap redha Allah Subhanahu wa ta'ala tadi, agar di padang mahsyar nanti Allah Subhanahu wa ta'ala memilih kita, meletakkan nama kita dalam senarai-senarai mereka yang memasuki syurga Allah, bukan dalam senarai mereka-mereka yang memasuki neraka Allah. Tuan Imam kita tadi sebentar tadi dah baca doa. Wahai Tuhan kami, berikan kami redha dan syurgamu, dan jangan berikan kami murka dan nerakamu. Ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Maka rumusan untuk perkara pertama yang kita nak kongsikan pada malam ini ialah keyakinan, ketabahan, kesabaran, semangat kita dalam beribadat kepada Allah Subhanahu wa taala, mencontohi Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam ruang lingkup imanan wahtisaban. Jelas. Ini perkara yang pertama kita nak bentang, agar supaya memberi kekuatan, dorongan, sokongan spiritual, dalaman rohani batinia kita untuk kita lebih maju ke hadapan, sehingga kita meraihkan kembali kita kepada fitrah, yakni sambutan Aidil Fitri. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Baik. Untuk perkara yang seterusnya, saya yakin sepanjang tempoh 24 Ramadan ni,
termasuk malam ni, kita semua tanpa kita sedari kita dah kembali kepada fitrah kita. Maksud saya, kita dah bersungguh-sungguh dalam ibadat kita. Ya, saya yakin semua setuju dengan kenyataan saya pada malam ini. Kalau 11 bulan yang lalu kita jarang membuka Al-Quran, kita jarang mentadabbur Al-Quran, dan kita jarang menghayati, menitiskan air mata tatkala membaca Al-Quran, alhamdulillah bulan ni perkara tersebut berlaku dalam diri kita. Kalau 11 bulan ini, sebelum ini kita jarang berqiyamul lail, bertahajud, bermunajat, hasbi rabbi, cukuplah Allah, Jallallah ma fi qalbi ghairullah, dan tidak ada di dalam hatiku melainkan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah perkara itu juga berlaku. Kalau sebelum ini mungkin hati kita ini muda, terlalu mudah untuk gundah gulana, rasa duka cita, rasa susah hati, macam ada sahaja yang tidak kena. Tetapi pada bulan Ramadan ini, sampailah 24 Ramadan ini, kita rasa banyak hati kita menjadi tenang. Ala bizikrillahi tatmainnul qulub. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Bergetar jiwa kita, tersentuh hati kita. Maka perkara ini juga berlaku di bulan Ramadan. Begitu juga dengan perkara-perkara yang lain, seperti bermuhasabah diri. Kita duduk seketika 5 minit, mengimbau kehidupan kita sebelum ni, kemaksiatan, dosa-dosa kita, lalu kita menitiskan air mata. Kita naik kereta, naik motor, melihat keindahan alam cakrawala, melihat keindahan bumi, flora dan fauna. Allahu Akbar. Yang sebelum ini kita jarang nak berfikir tentang keindahan alam ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa saya sebutkan semua ini? Sebab rumusan kedua yang saya nak utarakan pada malam ini, muslimin muslimat, ibu ayah, abang kakak, adik-adik sekalian, ialah teruskan apa yang ada pada hari ini. Kita teruskan untuk kehidupan hari-hari yang seterusnya, bulan-bulan yang seterusnya. Kalaulah pada bulan Ramadan kita istiqamah, datang ke rumah Allah, masjid, surau, beriktikaf di rumah Allah, mengapa tidak selepas ini? Itu rumusan yang kedua. Kita teruskan apa yang kita lakukan ini. Jangan merudum, jangan grab itu menurun. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Perkara yang ketiga, yang terakhir, mari kita bersama. Hujung minggu baru-baru ini saya kuliah subuh dekat sini kan. Saya juga tekankan perkara ni untuk diri saya dan kita semua. Apa dia? Mari kita bersama-sama menanam dalam hati kita kecintaan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahu Akbar. Okay. Tuan Imam kita tadi rakaat pertama solat tarawih sebut apa? Bila kita cinta Allah, Allah Subhanahu wa taala akan bagi kita bersama dengan mereka-mereka yang Allah bagi nikmat-nikmat yang banyak kepada mereka.
Siapakah mereka? Tuan Imam kita baca rakaat pertama tadi. An'amallahu alaihim minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada wassalihin. Ini bagaimana kita mahu bersama dengan mereka-mereka ini di kalangan Nabi, di kalangan syuhada, di kalangan salihin, kalau kita tidak mencontohi, mengikuti sunnah dan juga meneruskan warisan perjuangan dakwah tarbiyah siasat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berapa ramai pemimpin pada hari ini dalam ucapan mereka mengangkat, menjulang, menceritakan tentang keistimewaan, keagungan manusia agung ini. Jangan kita tunggu mereka. Jangan kita tunggu mereka berbuat demikian. Sebaliknya, kita mulakan dengan diri kita. Teruskan budaya berselawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalaulah esok malam majlis berbuka puasa dengan Sultan Selangor, Sultan Sharafuddin, esok malam Tuan Imam kita ada umum tadi, insya-Allah siapa yang berkesempatan akan bersalam-salaman. Bersalaman dengan Sultan ni, tuan-tuan sekalian, kita rasakan satu kemuliaan, bukan? Tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut, manusia yang utama di hari akhirat ialah mereka yang banyak berselawat kepadaku. Allahu Akbar. Janji Nabi bukan setakat kita salam Nabi, tidak, lebih daripada itu. Tidak mustahil kita mampu memeluk Nabi sallallahu alaihi wasallam di syurga Allah dengan sebab kita banyak berselawat ke atas Nabi. Allahu Akbar. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tidak mustahil juga dengan keberkatan selawat dan salam ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam itu tadi, kehidupan kita menjadi tenang, kehidupan kita bahagia bersama isteri, anak-anak kita. Isteri kita menjadi soleha, suami, puan-puan, kakak-kakak di belakang sana menjadi soleh, menjadi ayah misali dengan berkat selawat tadi. Sebab tu ingat, pegangan kita ahli sunnah wal jamaah, kita mempercayai soal tabarruk. Isu baru-baru ni, soal mendapat keberkatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita tengok Sayyidina Khalid bin Al-Walid dalam soal tabarruk keberkatan Nabi sallallahu alaihi wasallam ini. Dalam satu peperangan, Khalid bin Al-Walid kehilangan kopiah dia. Dia arahkan seluruh tentera, ambil satu masa, semata-mata nak cari kopiah dia, tuan-tuan. Tahukah kita apa dalam kopiah Khalid bin Al-Walid ini? 3 helai rambut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam setengah riwayat tak disebutkan bilangan tertentu, beberapa helai. Dan Khalid beritahu, kopiah ini saya gunakan dalam setiap peperangan, yang mana kesemua peperangan itu saya mendapat kemenangan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Muslimin muslimat sekalian, perkara ketiga ni kalau kita nak kupas panjang pada malam ni tak cukup masa. Tapi saya ulang sekali lagi untuk saya dan kita semua pada malam ni, mudah-mudahan kita menjadi umat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sebenar, kita mendapat syafaatul uzma Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi bagi izin kita minum telaga Al-Kautsar Nabi sallallahu alaihi wasallam. Inna a'tainakal kautsar. Satu telaga yang diberikan oleh Allah kepada Nabi, kita minum, kita takkan dahaga selamanya. Lebih putih daripada susu, lebih sedap daripada madu. Mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita teruskan budaya berselawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam ini. Jadi 3 perkara. Ringkas, padat. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun nampak ringkas peringatan kita bersama pada malam ni, kita berdoa.
Sebab hidayah, kesedaran, kekuatan itu milik Allah. Kalau Allah nak bagi, kita akan dapat. Kalau Allah tak nak bagi, kita akan dapat sebaliknya, yakni kesesatan. Maka teruslah kita beribadah kepada Allah dengan imanan wahtisaban yang Nabi SAW sebut itu. Kalau kita tak kumpul, kalau kita tak buat perkara-perkara ini di kesempatan baki Ramadan yang ada ini, tidak mustahil tuan-tuan, puan-puan, ayah-ayah, ibu-ibu, kakak-kakak, abang-abang sekalian, kita akan menyesal di penghujung Ramadan tatkala kita memasuki 1 Syawal nanti. Menyesal aku tak buat macam ni, tak buat macam tu, tak buat macam ni. Tambahan pula kita bila mana berada di malam pertama di alam barzakh. Ketika itu kita mohon kepada Allah, bagi saya hidup walaupun 5 minit di dunia. Allah Subhanahu Wa Taala cakap, maaf, tak boleh dah. Maksudnya macam tu lah, tak boleh dah kembali ke dunia. Nasi dah jadi bubur lambuk muslimin muslimat sekalian ketika tu. Lepas alam barzakh, sama ada alam barzakh, alam kubur ni menjadi sebahagian taman-taman syurga kuburan kita tu, ataupun menjadi lembah daripada api neraka. Dua sahaja keadaan. Sama ada kuburan kita luas, mewangi, aman, harmoni, ataupun sempit, pecah badan kita. Saya tak tahu istilah ni betul ke tak betul. Maksudnya badan kita ni macam mana? Penyet. Kena himpit. Lebih teruk daripada ayam penyet muslimin muslimat sekalian. Ini suasana. Jadi mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala beri kekuatan kepada kita semua, dan kita mampu mengakhiri Ramadan, dan kita mampu meraihkan kepulangan Ramadan dengan titisan air mata kesyukuran, dengan titisan air mata keimanan dan pengharapan yang sebenar kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Saya kira cukup sekadar tu. Dan saya pun seminit yang ada ni, ujung minggu baru-baru ni saya ada bercerita tentang pungutan sumbangan muslimin muslimat sekalian. Jadi siapa yang nak menyumbang lagi pada malam ni, kita alu-alukan pembinaan pembesaran madrasah dakwah wa tarbiyah di Ranau Sabah. Kita bergerak dalam NGO di Sabah. Kita nak besarkan, kita nak majukan madrasah ni untuk melahirkan pendakwah-pendakwah bagi meneruskan perjuangan Nabi SAW di negeri Sabah yang kita sedia maklum ketinggalan banyak aspek, termasuk aspek dakwah dan juga tarbiyah. Yang baik datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yang kurang baik datang daripada kelemahan diri saya sendiri. Mudah-mudahan kita memecut ke hadapan dan mendapat redha Allah Subhanahu Wa Taala, bertemu Nabi SAW di syurga Allah. Nabi ajak kita berusra, Nabi bagi tazkirah, Nabi bagi kata-kata semangat kepada kita, dan Nabi ajak kita melihat zat Allah Subhanahu Wa Taala yang merupakan nikmat yang lebih besar daripada syurga, disebut dalam sebuah hadis riwayat Muslim. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.